Hello, semua. Assalamualaikum semua. Bunda, suara slow bunda. Suara slow. Suara slow. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Bunda slow. Waalaikumsalam bunda. Alright. Waalaikumsalam bunda. Akram baca doa Akram. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa yassir alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alright, Bunda ambil attendance Nur Insyira. Saya bunda. Okay. Ahmad Daniel. Saya bunda. Saya. Alif Imran. Saya bunda. Amirul Hakim. Hadir bunda, hadir. Muhammad Arif Nazir. Saya bunda. Muhammad Sirajuddin. Muhammad Sirajuddin. Fatin Atika. Saya bunda. Jaza Afrika. Saya bunda. Muhammad Akram. Ana bunda. Muhammad Ali Aziz. Ada bunda. Nadia Tufatina. Saya bunda. Nur Ain Ashika. Saya bunda. Nur Adli Suraya. Saya bunda. Siti Nur Aisyah. Siti Nur Aisyah Johar. Saya bunda. Siti Nur Balkis. Saya bunda. Siti Nur Hafifah. Saya bunda. Wan Arya Nazira. Saya bunda. Wan Ari Ruzaini. Saya bunda. Alia Maisara. Saya bunda. Alia Naziha. Saya bunda. Amira Hadi. Saya bunda. Ari Amirul
ada. Ari Amirul? Tak ada. Daniel Chung? Daniel Chung? Tak ada tak? Muhammad Arif Fahmi? Ada bunda. Nur Syamimi? Ada bonda. Ada bonda. Nur Amalia? Saya bonda. Rauda Nordin? Saya. Syami Akmal? Saya bunda. Alright. Go. Okay, yang tak datang. Sirajuddin, Amirul, Arif Amirul, Daniel Chung. Daniel line dia slow. Siapa yang tak ada? Apa dia? Daniel line dia slow. Dia nak masuk tapi slow je. Daniel pun masuk. Okay. Aduh, malas lah dia. Daniel mau masuk. Alright, start dengan first presenter. Okay, mana beri tajuk? Alright, tajuk pengenalan diri. Siapa pengenalan diri? Pengenalan diri, perkembangan ke diri. Come on. Present. Dah boleh cabut kan? Awak dah boleh duduk sebelah. Saya tadi sama bantu yang kedua. Dah 2 kali hari lepas. Bantu. Alright, go. Gambar. Oh, satu bukan kawan. You all dah boleh present Bonda. Grup mana yang present dulu? Potensi diri ke? Yang Mula perkenalkan diri yang intro lah, pengenalan diri tu. Lepas tu konsep ke diri, tapi siapa nak present dulu boleh lah. Konsep ke diri, boleh present dulu. apa dia Bonda? Konsep ke diri pun boleh present dulu. Oh, okey, jap. Boleh present lah bunda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Adlin Suraya bersama partner saya Muhammad Alif Haziq. Kami dari kumpulan 2 ingin membentangkan satu topik yang bertajuk potensi diri. Maksud atau pengertian potensi diri adalah kemampuan dasar yang dimiliki manusia namun masih terpendam di dalam dirinya yang menunggu untuk dinyatakan menjadi suatu manfaat dan juga nyata dalam kehidupan diri manusia. Selain itu, potensi diri juga membawa maksud keupayaan dan kualiti yang dimiliki seseorang tetapi tidak digunakan secara optimum. Terdapat 4 jenis potensi diri. Yang pertama, potensi emosi. Potensi emosi merupakan potensi yang dimiliki manusia. Contohnya, potensi untuk memahami orang lain, ingin diperhatikan dan ingin dicintai atau mencintai. Yang kedua, potensi fizikal. Potensi fizikal merupakan keupayaan atau satu kelebihan dalam diri seseorang. Sebagai contoh, orang yang mempunyai bakat dalam fizikalnya dapat bermain sesuatu sukan dengan baik. Sebagai contoh lain juga, macam kita bangun pagi, kita berjalan, kita gosok gigi, mandi and so on, itu juga merupakan potensi fizikal pada diri kita. Yang ketiga, potensi sosial. Potensi sosial dapat membantu seseorang dalam menjalani kehidupannya. Sebagai contoh, ia dapat membantu seseorang untuk menyesuaikan diri dengan keadaan seliling. Sangat beruntung pada mereka yang mempunyai potensi sosial ni kerana mereka berani berdepan dengan orang ramai dekat di sekeliling mereka. Dan yang terakhir, potensi berfikir. Potensi berfikir merupakan anugerah dari Tuhan kepada semua manusia untuk berfikir sesuatu sebelum melakukan sesuatu perkara. Jadi kita beralih ke ciri-ciri potensi diri. Jadi terdapat beberapa ciri-ciri, antaranya tidak mudah berputus asa, mempunyai rasa tanggungjawab, tidak menyalahkan orang lain, mempunyai sifat yang jujur dan juga dapat menerima kritikan. Jadi ciri-ciri ni perlu kita tahu, perlu kita mengenali dalam diri seseorang tu, sebab macam mana kita nak meningkatkan kita punya potensi diri kalau kita sendiri tak tahu ciri-ciri apa yang perlu ada dalam diri seseorang untuk meningkatkan masing-masing punya potensi diri. Seterusnya, kenali potensi diri. Terdapat beberapa cara untuk kita kenal potensi diri. Jadi yang pertama ialah pengukuran individual. Pengukuran individual ni merupakan satu cara yang agak efektif kerana ia merupakan satu, orang panggil self-reflection dekat diri sendiri, untuk kita sedar sendiri bahawa setiap manusia mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. Sebagai contoh, selepas satu peristiwa lah katakan, dan kita buat satu self-reflection yang untuk kita sedar bahawa apa yang jadi sebelum tu ada pros and cons. Dia punya baik dan buruk. Lebih kurang kita boleh relatekan dengan pengukuran individual ni. Macam itulah cara dia. Jadi yang kedua, maklum balas dari orang lain. Sebab cara ni juga efektif kerana kita dapat mengenali potensi diri daripada aspek yang menyeluruh. Sebab setengah pihak ataupun setengah orang tak dapat tahu tentang diri sendiri dengan secara menyeluruh kecuali dengan bantuan orang lain. So, sebagai contoh, orang lain yang bagi feedback dekat kita apa yang potensi apa yang kita ada, potensi apa yang kita kurang dan sebagainya. Jadi yang ketiga, ujian psikologi. Ujian psikologi ni dapat memberi gambaran lah kekuatan dan kelemahan individual dari aspek kecerdasan atau kemampuan intelektual. So ujian psikologi ni yang selalu kita buat dekat sekolah dulu, yang kita dapat tahu apa sebenarnya diri kita sesuai dengan apa, potensi apa yang kurang, apa yang ada, apa yang perlu ditambah dan sebagainya. Jadi yang terakhir, cara meningkatkan potensi diri. Terdapat beberapa cara yang boleh kita amalkan. Yang pertama, kenali diri sendiri secara mendalam. Sebab macam mana kita nak meningkatkan potensi diri kalau kita sendiri tak kenal diri sendiri. Jadi kita perlu mengenali diri sendiri yang lebih mendalam untuk tahu bakat yang kita ada. Yang kedua, bersikap terbuka dengan kritikan. Ini merupakan satu amalan yang agak susah tapi merupakan satu amalan yang efektif kalau kita amalkan. Sebab bila kita bersikap terbuka terhadap kritikan, kita akan menjadi positif dan juga kita akan ambil satu kritikan itu
sebagai satu motivasi untuk kita meningkatkan kelemahan kita. Jadi seterusnya, bergaul dengan orang yang berfikiran positif. Bila kita bergaul dengan orang yang berfikiran positif ni, secara automatik kita punya surrounding akan menjadi lebih positif. Yang keempat, banyakkan belajar. Banyakkan belajar merupakan satu perkara yang kita perlu amalkan, sebab tanpa usaha ataupun kita cakap kosong tak akan ke mana. Jadi kita perlu ada usaha selain kita bercita-cita untuk meningkatkan potensi diri. Dan yang terakhir, motivasi diri. Motivasi diri itu perlu ada dalam semua orang untuk melakukan satu perkara. Jadi motivasi diri ini amat penting untuk kita selalu bermotivated untuk melakukan sesuatu. Lagi-lagi meningkatkan potensi diri, sebab tak semua orang ada motivasi untuk membetulkan kelemahan atau meningkatkan kelemahan dalam diri masing-masing. Jadi sekian sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Bonda mic buka. Okey, terima kasih kepada Alin dan Nur Adlin. Okey, Alin dan Nur Adlin boleh nak tanya, you all berdua memang dua-dua anugerah Rika, betul? So macam mana you nak bagi, sebab bila you present, you ada terangkan tentang kita kena bergaul positif dengan orang-orang yang positif, tak boleh membagi alasan and so on. So macam mana, ada tak satu word yang you boleh bagi tahu kawan-kawan yang rasa nak malas belajar? Satu apa, Wanda? Bagi satu motivasi, kata-kata motivasi kepada kawan-kawan yang malas nak belajar. Oh, sekejap Saya cakap dulu boleh? Okey, Adlin. Kalau bagi saya, once kalau saya rasa macam saya malas ke apa, saya akan fikirlah parent saya, sebab kita nak berjaya pun sebab kita nak happykan diorang, kita nak diorang bangga dengan kita. So apa yang saya buat, saya cuba selagi mampu. Saya even kalau saya rasa malas pun, saya still lagi, saya akan terus ingat diorang lah. So bila kita ingat ibu bapa kita, insyaAllah kita fikir, tak terfikir lagi macam tak naklah malas pada diri kita tu. So kalau kita ingat ibu bapa kita, insyaAllah kita cuba yang terbaik untuk happykan diorang dengan kejayaan kita. Okay, good Adlin. Alif? Kalau macam saya, mungkin saya akan ingat balik dengan apa yang saya nak. Sebagai contoh, apa cita-cita saya kan. Sebab kalau saya bercita-cita sahaja, kalau saya tak mula daripada sekarang, kemungkinan besar saya tak akan dapat apa yang saya nak. So, bab kata ayah saya, kalau kita start awal, lagi hasil tu lagi kita dapat lagi efektif. Orang kata, tu je lah daripada saya. Cita-cita Alif? Setakat ni saya bercita-cita nak jadi safety and health officer. Okay, good. Alright, bersama Bonda adalah dua orang pelajar, kaunselor pelatih Bonda. So, kita dengar komen lah, Bonda kenalkan diri dia dulu. Okay, saya dengar tak? Saya bagi. Okay, dengar Dengar. Nama saya Nurahil Batu Syahda binti Ahmad Nayan, boleh baca dekat screen. Okay, untuk pembentahan yang pertama ni, saya tak ada berapa nak komen sangat. Saya suka dengar pembentahan yang baik. Cuma tadi saya ada tertarik sikit nak tanya pasal tentang motivasi diri pembentang, tapi Puan dah tanya. So saya suka dengar jawapan pada kedua-dua orang. Siapa nama saya? Azlin dengan Arif kan? Alif Haziq.
Saya tertarik nak tanya macam mana awak memotivasikan diri awak untuk dapatkan anugerah dekan tadi. Tapi puan dah tanya, so saya tak ada nak komen lebih-lebih lah. Saya sokong tangan awak. Walaupun simple tapi isi yang awak bagi padat. Assalamualaikum. Nama saya Jawalia binti Arman. Kamu semua boleh panggil Jawalia. Saya ada soalan berkaitan dengan pembentangan tadi. Saya nak tanya pihak pembentang. Biasanya kan kita tahu potensi diri kita tu apa sebenarnya. Cuma macam nak kata pengaruh orang sekeliling. Orang sekeliling kata, you kau boleh buat macam ni. So saya nak tanya macam mana kita nak hadapi semua tu sebagai seorang counselor, diri kita sendiri macam mana nak bagi tahu mereka sebenarnya tidak perlu mendengar cakap mereka sebab kita kenal diri kita sendiri. Ada apa saya tak boleh bagi sama tak? Soalan dia apa? Saya nak tanya macam kita kan ada hello? Alright. Alif, clear tak dengan Adli soalan tu? Tak clear tadi. Okay, pernah tak you all berdua mengalami satu perasaan di mana you all mempunyai potensi diri yang bagus dan positif, tetapi orang memandang remeh ataupun orang lain memandang rendah tentang potensi diri awak yang positif dan merendah-rendahkan awak, meremeh-remehkan awak sehingga awak jadi demotivate. Pernah tak berlaku macam tu? Saya rasa tak pernah yang sampai orang demotivatedkan saya. Okay. Alright, good. Tapi mungkin ada macam orang meremehkan, tapi apa yang saya buat, saya counter balik dengan mindset yang saya ada, yang which is diri kita tak perlu nak fikir apa orang lain punya pendapat. Mungkin apa yang mereka fikir tu macam merendahkan, tapi apa yang kita nak, itu yang kita boleh buat. Okay, good. Boleh suka jawapan awak tu. Adlin? Kalau saya buat setakat ni belum lagi kot. So mostly kalau ada benda negatif jadi ke, saya cuba motivate balik lah diri saya. Selalunya macam tu je lah. Tapi How you motivate? Tu soalannya. How you motivate? Saya kuatkan diri sebab saya tak tahulah, tapi kalau bagi saya, diri saya selalu kuat sebab mak dengan ayah saya selalu ada dengan saya. So kalau saya down ke apa-apa, saya memang akan cari mak saya. So kalau mak saya dah macam, kalau saya rasa macam lagi down ke apa ke, so apa-apa saya memang akan cari mak saya. So kalau mak saya dah macam, kalau saya rasa macam lagi down ke apa ke, so dia akan bagi tahu ayah saya. So sama-sama membantu. So memang saya kalau memang dari awal SEM lah, kalau down ke apa memang saya cari parents. Parents saya memang ada. Alright, good for you. Kalau tips Alif tadi, maksudnya you ignore. That's you punya benda yang mana orang-orang negatif kat awak tu tak payah ambil tahu. Adi pula, okay, sokongan dia mempunyai sokongan dia, itu family dia. So, semua kat situ, dua-dua benda tu adalah perkara yang baik dan tips. Okay, Alif pilih seorang tanya soalan. Saya pilih Amirul Hadi. Amirul Hadi? Ya, saya. Okay, soalan dia apa? Berikan 3 cara meningkatkan potensi diri. Okay. Berdasarkan slide lah. Yes. Okay, yang saya ingat lah. Yang first, kita kena bersikap terbuka dengan kritikan. Okay. Lepas tu, kedua, motivasi diri. And yang terakhir, kita kena kenal diri lah secara dalam lah, secara lebih mendalam. Betul. Terima kasih Mirul. Sama-sama Alif. Mula rasa awak kena minta talian ayat lah Mirul. Satu tak kena.
Apa benda? Satu tak kena minta tali ayat. Minta tari hayat. Ayat minta kawan tolong. Siapa orang nak minta tolong? Kalau saya nak minta Sebut tolong, je siapa. saya minta tolong Akram lah. Akram. Aduh, budak baik ni juga awak pilih. Akram. Madam, benda tadi saya terkeluar benda ni tadi. Tengok benda tipu. Tak boleh Betul ada. lah. Saya terkeluar tadi. Betul, saya terkeluar tadi. Muslimat semua ada sini. Pilih yang mana? No connection. Cepat. Pilih lain. Amirul, orang lain. Oh, orang lain. Siapa dia? Macam biasa Daniel Chong. Dia tak datang. Dia datang ke dia? Dia janganlah. Dia masuk lambat tak? Okey, orang lain. Siapa? Akmal Daniel. Alright. Akmal Daniel. Apa soalan tadi? Ali Aziz ulang soalan untuk Akmal Daniel. Oh, dah 3 kali jawab ni. 3 cara nak meningkatkan potensi diri. Akmal. Ya. Saya cuba ingat balik page yang mana. Okey, kalau ikut awak, macam mana awak nak tingkatkan potensi diri awak? Diri sendiri kena tahu dulu. Kenal diri sendiri, lepas tu kaji dulu kita punya kelemahan, lepas potensi kita apa. Lepas tu kalau potensi kita untuk bercakap di depan khayal orang ramai, kita tinggikan potensi tu. Kalau kita punya potensi melalui fizikal, kita pandai bermain bola ke, sukan bowling ke, kita tinggikan yang tu. Alright, good. Maksudnya potensi diri ni adalah apa kelebihan yang ada dalam diri you. Kadang-kadang kenapa orang pelajar biasanya dia lost sebab dia tak tahu tentang kelebihan diri dia, kekuatan, weakness dia, weakness, stronger, semua dia tak tahu. Kan? That's the problem. And yang paling penting opportunity. Kalau kita tengok bila Ali Haziq dia ada present, saya belajar start from awal supaya dapat anugerah Merdeka sebab saya dah tahu terlambat cita-cita saya. Maksudnya dia tahu peluang dia. You kena ingat kalau SWOT tu SWOT. Apa you punya strength, you punya kekuatan. Alright, W you punya weakness. Weakness you apa? Kalau weakness you tahu you senang lemah, demotivate, you perlukan ibu bapa nak sokong you. That's untuk cover you. Okay, opportunity. Apa yang peluang-peluang yang you boleh rebut. And then the last part is trade. Maksudnya apa ancaman-ancaman yang you rasa you ada untuk you jatuh. Benda-benda tu kena alert SWOT kena ingat kelas. SWOT. Alright, Nur Adlin. Okay, thank you Amirul, thank you Akmal Daniel. Thank you Alif. Okay, Adlin, soalan nak pick untuk siapa? Ain Ashika. Ain Ashika. Dia sebenarnya jawab soalan ni pun dapat extra markah kalau betul. Okay, Ain Ashika. Ya, saya. Alright. Soalan Adlin? Bagi 4 jenis potensi yang ada dekat dalam slide tadi. 4 jenis potensi diri. Alright, senang itu. Cepat-cepat. Potensi emosi, alright, fizikal, sosial dengan berfikir. Alright, good. 10 markah. Betul tak Adlin? 10 markah kan? Betul. Okay, alright. Thank you so much. Okay, Ayashika. Okay, Adin, Ali Aziz, thank you so much. Okay, again, congratulations. Okay, for next presenter. Perkembangan diri. Okay, present next presenter. Siapa? Tak ada orang Asal tak ada? Tak ada ke?
Okey. Alright, tak ada kan? 2 je, satu group je. Maksudnya yang potensi diri dan konsep kepimpinan next week Betul tak? Betul ke tak? Potensi diri lah. Awak punya potensi diri tadi kan? Konsep kendiri mana grup konsep kendiri? Konsep kepimpinan? Grup saya. Anak present sekarang ke next week? Afisa, Fah. Ikut benda. Tak, are you ready? Kalau ready, continue sekarang. Tak ready? Afifah ready ke? Partner saya cakap okey. Boleh. Okay. On to present. Terus dapat markah senang. Okey. Alright. Oh, boleh faham. Sirajuddin tak datang kan? Tapi Sirajuddin hari tu dah group dengan Wan Afifah Sorry? Wan Alia Nampak tajuk dia ditukarkan hari tu. Dia group dengan saya. Maksudnya hari tu dia dah masuk tajuk Alia kan? Ada. Okey. Betul lah sebab kalau ikut yang lama tu konsep kendiri tu Sirajuddin punya tajuk. Afifah ulang balik sayang. Sorry. Afifah ulang balik tak dengar? Suara tak ada. Ya, ulang balik. Afifah tak dengar. Sekejap. Assalamualaikum dan selamat petang. Kami dari kumpulan 4 akan membentangkan tentang konsep kepimpinan. Enjoy! Let us introduce ourselves first. Kemampuan seseorang untuk mengajar atau mempengaruhi orang lain untuk mencapai individu dan kumpulan yang mempunyai peranan masing-masing berasaskan pengaruh dan pengikut. Tahukah anda apakah sifat dan ciri-ciri seorang pemimpin yang bagus? Pertama, beliau perlulah sentiasa aktif dan berubah mengikut kekuatan. Kedua, beliau perlulah jujur dan amanah dalam menjalankan tugas. Ketiga, beliau hendaklah pintar untuk menyelesaikan segala masalah yang bakal berlaku. Keempat, beliau perlulah berani dalam mengambil risiko untuk setiap keputusan yang dibuat. Kelima, beliau perlulah mempunyai emosi yang stabil. Keenam, kematangan sosial dan kemahiran berkomunikasi amatlah penting bagi seorang pemimpin. Ketujuh, berdisiplin dan berwawasan. So, saya nak ceritakan tentang kategori pemimpin. Saya akan jelaskan. Okey, yang pertama, autokrati. Meletakkan kekuasaan di tangannya sendiri, bertindak sebagai orang yang paling berkuasa, tidak memimpin tapi memerintah. Orang lain mesti tunduk kepada kemahuannya. Masa autokrati ni dia nak perintah negara tu secara mutlak. Semua perkara atas kuasa dia, dia boleh buat apa saja yang dia nak. So semua orang kena tunduk kepada dia. Ialah demokratik. Demokratik ni kita ambil contoh negara kita senang sikit sebab di mana ada hubungan antara pemimpin dan rakyat. Okey, mengamalkan sikap hormat menghormati, saling bekerjasama dan bertanggungjawab. Bersedia menerima kritik dan teguran. Ahli atau rakyat
berhak memberi pandangan. Dan last sekali keputusan berdasarkan suara majoriti. Okey, demokratik ni dia kalau kita baca sikit-sikit pasal demokratik ni, dia membenarkan rakyat untuk kerajaan, untuk membina kerajaan itu sendiri. Pilihan rakyat tu dalam mencari pemimpin untuk memerintah. So ini yang bagusnya pasal demokratik. Dia berdasarkan suara majoriti ramai dalam memilih kerajaan. Okey, yang last sekali, laissez-faire. Dia perkataan berasal dari Perancis kalau tak silap. Dia dalam maksud ayat itu sendiri adalah let you do or leave alone. Okey, apa kita tengok maksud dia? Tidak ada pendirian, tidak merancang aktiviti dan tidak membimbing ahli. Ahli bergerak sendiri, tidak menentukan arah tuju dan kedudukannya hanya sebagai simbol. Okey, pemimpin yang macam ni dia tak melibatkan diri dalam kepimpinan dia. Maksudnya dia tak bimbing, dia tak memerintah. Dia just ada tapi dia tak, orang kata apa, dia tak ada tolong ke apa ke, dia just sebagai simbolik. Maksudnya sebagai hanya untuk memenuhkan jawatan tu saja. Sebab itu dia kata kedudukannya hanya sebagai simbol. Okey, itu saja. Terima kasih. Alright, thank you so much. Afifah dan Wan Arif. Okay, thank you so much Afifah dan Wan Arif. Alright, boleh ada soalan untuk kamu berdua? Afifah dan Wan Arif. Okay, soalan untuk kamu berdua. Okay, kamu berdua adalah pelajar-pelajar yang bijak pandai juga. Termasuk dalam kategori pelajar anugerah dekan juga. Alright, ciri kepimpinan mana yang awak akan pilih sekiranya awak menjadi pemimpin dan kenapa? Setiap orang kena jawab. Afifah ke Wan jawab dulu? Saya jawab dulu. Okay, Arif. Kalau saya ambil demokratik lah. Okay, why? Sebab kita kena faham yang kadang-kala kita punya keputusan tu orang kata apa, tak sesuai untuk dijalankan. So kita kena ambil pandangan ahli-ahli yang lain. Macam kalau dalam buat grouping kerja assignment ke, kadang-kadang kita punya keputusan tu tak adalah tepat, tapi kita kena dengar pandangan orang lain juga. So kita kena terima kritikan orang lain untuk kebaikan bersama dalam membuat keputusan. Itu saja. Okay, thank you Arif. Afifah, Kalau untuk kategori pemimpin yang saya memang nak, of course lah demokratik, sebab negara kita pun berasaskan mengikut kategori pemimpin demokratik lah kan. Which is pendapat orang lain tu penting. Maksudnya kita tak boleh nak selfish. Macam Wan Arif cakap juga, saya pun setuju dengan Wan Arif tu juga. So kerjasama tu penting untuk menentukan sesuatu keputusan yang bagus, macam tu lah. Alright. Itu saja. Okay, thank you so much. Okay, now untuk yang komen untuk awak pula adalah Azma ke komen? Komen Azma, dia presenter tadi. Hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So now kita bercakap berkaitan dengan, dengar ke? Okay. Dengar kan? Dengar. Okay, so sekarang kita bercerita tentang pemimpin. So satu perkara yang saya suka share dengan kawan-kawan, dengan adik-adik juga, diri kita ni dilahirkan sebagai seorang pemimpin. You are a leader. So awak nak jadi leader yang macam mana? It's a good tenang bila awak pilih untuk jadi leader yang demokratik. Macam saya, dalam diri saya sendiri, dalam ciri kepimpinan ni bagi saya ada dua. Yang tiga ni betul. Ini secara fakta memang betul lah. Tapi secara asasnya kalau saya sendiri amal, dia ada dua jenis pemimpin. Is awak nak jadi seorang bos ataupun awak nak jadi seorang leader, pemimpin lah. So kalau bos ni dia banyak mengarah. Dia banyak mengarah tanpa dia turun padang. Tapi kita bila kita memilih untuk jadi seorang pemimpin, jadi pemimpin
pemimpin ni adalah sama-sama bekerja dengan dia punya team lah. So you have to do work, awak kena bekerja sama dengan awak punya anak buah, dan awak boleh jadi pemimpin. Pemimpin yang macam mana? Pemimpin yang demokratik. Dan it's a good thing lah bila awak pilih untuk jadi pemimpin yang demokratik sepatutnya. Dan awak kena ingat juga, kita sebagai student, inilah masa kita untuk kita latih diri kita macam mana nak jadi pemimpin yang demokratik. Sebab kita boleh bercakap cara nak buat tu perlukan masa, is a good, dia perlukan proses. Awak perlukan proses, is a learning process. Bukan hari ni awak niat nak jadi pemimpin yang demokratik, esok awak dah berjaya untuk jadi pemimpin demokratik. Tak semestinya. Sebab dia perlukan proses. Okay? It's a good thing. Alright. Thank you so much. Okay. Wan Arif pilih seorang kawan untuk tanya soalan. Arif ke Afifah? Afifah pilih seorang kawan. Saya dulu. Okay, Aisyah Juha, Siti Nur Aisyah. Aisyah. Ya, saya benda je saya. Kemain cute lagi awak dekat awak punya patriotik Okay. Soalan untuk Afifah. Soalan. Berikan 3 sifat dan ciri-ciri pemimpin. Aisyah. Ya, nak berapa 3 kan? 3. Dan yang pertama, sentiasa aktif dan berubah mengikut kekuatan. Yang kedua, jujur dan amanah dalam melakukan tugas. Yang ketiga, pintar untuk menyelesaikan masalah dan berani mengambil risiko. Good. Tepat kan? Afifah, tepat kan? Full mark. Full mark. Okay, good. Okay, Wan Arif. Wan Arif nak pick siapa? Saya nak pick Wan Alia. Okay, Wan Alia. Yang dia tu on. Kau Alia dekat tudung tu. Wan Alia. Wan Alia, dia pergi toilet kot. Dia menangis. Tadi dia pergi toilet tu silap. Wan Alia. Ayah kenapa? Nampak? Dia betul dia mau masuk tu. Jangan awak tak kena tudung kan? Saya tadi tengok buat kerja tadi, waktu tak terasa tertekan. Okay, soalan awak daripada Arif Ruzaini. Wan Arif Ruzaini soalan. Ada soalan dia? Untuk awak, cepat Arif, soalan. Okay, soalan dia. Berikan 2 kategori pemimpin. Kategori apa? Pemimpin? Ya. Demokratik dengan autokratik. Betul tu. Betul. Okay, full mark. Baik dia jawab. Saya pakai saya. Alright, thank you so much. Thank you Arif Zaini. Thank you Afifah, Aisyah dan Alia dah jawab soalan. Alright, Mono dah terima video-video you all. Okay, sebab dia bagi sampai 8 week ni untuk yang video-video patriotik. So sampai 8 week ni nanti Bonda akan update nama lah. InsyaAllah hari Jumaat masa kita punya program, Bonda akan update siapa yang tak hantar lagi Siapa yang tak hantar lagi video patriotik yang untuk 10 markah untuk final exam you all. Okay? Boleh? Boleh kat kelas? Boleh, boleh. Okay. Boleh. Awak jangan risau. Boleh. IG awak tu Bonda tak stalker pun. Tak ada masa Bonda nak stalker. Jangan risau sangat lah benda-benda tu. So masukkan dan hantar awak punya video ke Telegram Bonda untuk Bonda masukkan dalam YouTube Unit Kejayaan dan Counselling. Alright, itu saja untuk kelas hari ni. Thank you so much semua. Nak ambil gambar tak? Okay. Tak boleh, Adia tak ada tudung. Tak apalah. Next week boleh ambil gambar pakai tudung Kak Azwa nak ambil gambar. Okay Azwa. Siapa yang nak ambil gambar mainlah keluar. Saya tunjuk muka. Tunjuk muka semua. Tunjuk muka. Senyum. Siapa yang nak ambil gambar tu? Yang tak kata tudung tu pakai je lah apa-apa telekong. Korang kan biasa ke telekong. Comel lah dengan adik dia. Comel lah Amirul Hakim. Siapa yang boleh on? Ya kat mana aja korang ni Okay, screenshot dah. On. Arif Hamid on. Arif Ruzaini. Tak ready. On. Cepat.
Siapa nak ambil gambar? Okay, Akmal. Mana on? Belum. Kita tunggu kawan yang lain dulu. Tunggu on semua. Hari ni yang bawa adik Amirul Hakim selalu si Akram. Akram tak bawa adik, Amirul Hakim hari ni bawa adik. Adik ke kawan? Sekelas Bodoh tu Alif lah. Saya ada dalam meeting bodoh. Rambut dia apa dah jadi betul rambut. Ya Rabbi. Alright. Ada Okay. Okay dah Azwah. Tak boleh ni. Kejap. Habiskan. Okay dah. Answer dia. 1, 2, 3. Lagi sekali. Tukar style. 1, 2, 3. Okay, thank you so much. Comel lah masing-masing. Alright, itu saja. Kita jumpa untuk hari Jumaat Terima ni. kasih. Okay, Sudi bergambar. untuk hari Jumaat ni, mana yang ada kelas, ada test, still on. You on je. Okay, boleh tak? Bila bonda ambil attendance pukul 8 tu mesti on. Maksudnya you, walaupun you tengah test, you on je kelas. Boleh? Okay bunda. Kita kelas ada test kan? Ada test, walaupun ada test still kena on Alright. Okay, assalamualaikum semua. Bye. Salam. Salam. Bye. Second. Bye. Assalamualaikum Bunda. Bye. Take care. Terima kasih Bunda. Bye. Aduh, Caca. Manalia ni macam tak nak keluar je ada keluar. Marilah saya dia.